Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di kumpulan kami akan membentangkan tentang pengurusan sisa pepejal. Pensyarah kami ialah Dr. Kartia Aini Kartigasen. Berikut merupakan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada Aisyah Safiah binti Muhammad Zulkarnain, saya sendiri, Nuridah binti Zulkifli dan Nurul Fashiha binti Ahmad Subri. Dalam pembentangan ini, kami akan membentangkan tentang pengenalan kepada sisa pepejal, punca, kesan, langkah untuk mengurus ataupun cara untuk mengurus sisa pepejal dengan betul, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Okey, baiklah. Mula-mula kita pergi kepada pengenalan sisa pepejal. Apakah maksud sisa pepejal ini? Okey, sisa pepejal ini ialah merujuk kepada semua jenis bahan buangan ataupun sampah yang tidak lagi diperlukan ataupun berguna untuk digunakan, yang biasanya ianya dihasilkan daripada aktiviti manusia sendiri. Itulah. Okey, contoh sisa pepejal ni adalah termasuk sisa-sisa daripada rumah seperti plastik, kertas dan sisa makanan, serta sisa daripada industri seperti bahan buangan daripada proses pembuatan. Okay, pengurusan sisa pepejal ini melibatkan pengumpulan, pengangkutan, rawatan dan pelupusan bahan buangan dengan cara yang tidak mencemarkan alam sekitar. Baiklah, mula sekali kita pergi kepada apakah punca berlakunya lambakan ataupun punca wujudnya sisa-sisa pepejal ini. Okey, punca yang pertama ialah daripada sosioekonomi dan gaya hidup penduduk Malaysia sendiri. Okey, pada masa kini kebanyakan penduduk di negara kita, negara Malaysia ni memiliki pendapatan di tahap sederhana tinggi dan memiliki taraf hidup yang semakin meningkatlah, terutamanya yang tinggal di kawasan bandar. Okay, boleh dikatakan setiap keluarga ni mempunyai rumah ataupun kediaman sendiri berikutan dengan lambakan rumah mampu milik yang dibina oleh para pemaju perumahan-perumahan lah. Okay, apabila banyak rumah yang dibina dan berpenghuni, maka penghasilan sisa pepejal domestik juga semakin bertambah lah. Okay, secara puratanya, komposisi sisa pepejal isi rumah di Malaysia ialah 45% bagi sisa makanan, 24% bagi plastik, 7% untuk kertas, 6% logam, 3% kaca dan 15% yang lain-lain adalah sisa pepejal isi rumah. Okay, komposisi sisa buangan pepejal ini dijana daripada aktiviti harian daripada kediaman, iaitu rumah-rumah lah, perniagaan, institusi, tempat rekreasi, sama ada tempat tersebut dirancang ataupun tidak dirancang seperti rumah-rumah setinggan, dan ada juga premis-premis yang diusahakan secara haram. Okay, gaya hidup masyarakat yang suka membazir ni juga menyebabkan pertambahan sisa pepejal. Masyarakat kini lebih suka membuang bahan buangan daripada mengintai semula ataupun menggunakan semula barang-barang tersebut lah. Okay, contohnya seperti botol kicap, tin minuman, kotak dan sebagainya. Bahan-bahan ni akan dibuang kalau tidak habis dimakan lah. Okay, di samping itu, bilangan suri rumah sepenuh masa yang semakin berkurangan juga menyumbang ke arah pertambahan sisa pepejal, kerana mereka ni tiada masa untuk menghasilkan sisa pepejal di rumah dan sibuk di tempat kerja. Hal ini kerana purata kaum wanita yang berpendidikan tinggi dan mempunyai kerjaya sendiri semakin meningkat, yang menyebabkan mereka suka meluangkan masa untuk menguruskan sisa-sisa pepejal ni di rumah. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada bagaimana cara untuk kita mengurus sisa pepejal dengan betul supaya tidak berlakunya lambakan ataupun
tidak berlakunya pencemaran alam sekitar dan juga penyebaran penyakit kepada diri kita. Okay, antara langkahnya ialah dengan menggunakan teknologi moden dalam pelupusan sisa pepejal. Okay, penggunaan teknologi pelupusan sisa pepejal juga merupakan salah satu usaha untuk mengatasi masalah pelupusan sisa pepejal. Untuk itu, penggunaan teknologi incinerator untuk mengatasi masalah sisa pepejal serta teknologi gasifikasi dan pelaburan abu dianggap sebagai teknologi yang terkini dan ianya merupakan salah satu cara yang paling selamatlah untuk menguruskan sisa-sisa pepejal ini. Okay, selain daripada itu, dengan adanya teknologi baru ini, masalah berkaitan dengan pencemaran alam sekitar yang sering kita hadapi pada masa kini, khususnya di tapak-tapak pelupusan, dapat diatasi lah. Antara masalah tersebut ialah masalah bau busuk, pencemaran air bawah tanah disebabkan leach dan pembiakan makhluk pembawa penyakit seperti tikus dan lalat yang sering dikaitkan dengan kekotoran ni lah, kekotoran daripada bahan-bahan sisa pepejal ataupun sampah. Okay, penggunaan teknologi ni juga pasti dapat meningkatkan tahap pengurusan sisa pepejal di negara kita, iaitu di negara kita Malaysia. Okay, langkah yang seterusnya adalah dengan pengasingan sisa-sisa ataupun bahan-bahan pepejal inilah. Okay, caranya adalah dengan mengasingkan sisa mengikut kategori seperti sisa organik, sisa yang boleh dikita semula dan sisa yang berbahayalah seperti bateri, lampu dan juga lampu peda floor lah. Okay, khususnya dengan cara menggunakan tong sampah yang berbeza untuk setiap jenis sisa dan menghantar sisa-sisa yang boleh dikita semula itu ke pusat pengumpulan kita semula yang terdekat. Sebab dekat Malaysia ni ada juga beberapa tempat-tempat yang kita boleh menghantar barang-barang bahan-bahan yang boleh dikita semula lah seperti kaca, botol kaca, kertas, plastik dan sebagainya. Dan bahan-bahan tersebut kita boleh juga untuk jual kepada pusat-pusat tersebut dan ini dapat menghasilkan wang kepada kita. Okay, pembentangan seterusnya akan disambung oleh ahli kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Artik. Saya Aisyah Safia binti Muhammad Zulkarnain. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengurusan sisa pepejal. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita lihat kepada punca kedua iaitu penggunaan bahan pembungkus yang berlebihan. Jadi penggunaan bahan pembungkus yang berlebihan ini merupakan satu isu global yang semakin membimbangkan termasuklah di negara kita iaitu negara Malaysia. Jadi isu ini telah memberi impak yang sangat besar terhadap alam sekitar, ekonomi dan juga kesihatan manusia. Jadi kebiasaannya penggunaan bahan pembungkus yang berlebihan ni terjadi dalam pelbagai industri seperti industri makanan, barang pengguna dan juga alatan elektronik. Jadi bahan pembungkusan yang berlebihan ini sering digunakan seperti plastik, kertas, cardboard dan juga aluminium lah yang sering digunakan dalam industri makanan untuk pembungkusan barang dan juga penghantaran. Baiklah, jika kita lihat pada slide ini terdapat satu gambar, ada dua gambar. Kita lihat dulu pada gambar pertama iaitu telefon bimbit dalam kotak besar dengan banyak plastik gelembung. Yang kedua, gambar yang kedua pula adalah terdapat longgokan sisa cardboard di kilang. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada keratan akhbar.
Baiklah, laporan daripada akhbar harian Metro daripada World Wide Fund for Nature 2019 menegaskan bahawa negara Malaysia ini merupakan antara pengguna plastik tertinggi dalam kalangan negara serantau, di mana setiap rakyat negara kita menggunakan 16.8 kilogram plastik setahun dan juga telah menyumbang pembuangan sampah terbesar di dunia dengan jumlah 49,670 tan sehari menurut Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara tahun 2020. Jadi keadaan itu diburukkan lagi apabila Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara 2018 telah membongkarkan bahawa negara kita Malaysia ini sebenarnya sudah menjadi tuan rumah kepada sampah daripada 33 negara yang dijalankan secara haram oleh kilang-kilang pengusaha di negara ini. Jadi kebanyakan sampah yang dieksport ini tidak dilupuskan dengan baik ataupun sampah-sampah tersebut telah dibiarkan di tempat pembuangan sampah. Jadi menurut pensyarah kanan Jabatan Pengajian Sukan Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia iaitu Dr. Rozana Dev Omar Dev, beliau mengatakan bahawa penggunaan bahan plastik semakin meluas kerana ciri plastik yang kuat dan juga tidak mudah rosak oleh cuaca. Jadi tambahan pula perkara tersebut jadi sangatlah berbahaya pada ekosistem negara kita kerana plastik ini memerlukan 100 hingga 500 tahun untuk diurai dengan sempurna. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada kesan penggunaan bahan pembungkus yang berlebihan. Baiklah, penggunaan bahan pembungkus terutamanya plastik menyumbang kepada peningkatan jumlah sisa pekerjaan. Jadi sifat plastik ini adalah sukar diurai dan juga sering kali berakhir di tapak pelupusan ataupun plastik ini akan mencemari sungai dan laut dan ia akan menyebabkan masalah pencemaran yang serius. Jadi penggunaan bahan pembungkus yang berlebihan ini akan memberi kesan terhadap banyak aspek lah. Namun pada pembentangan ini saya akan memberi fokus kepada 4, iaitu kesan kepada alam sekitar, kesan kepada ekosistem marin, kesan kepada kesihatan manusia dan akhir sekali adalah kesan kepada ekonomi. Baiklah, kita lihat dulu kepada kesan yang pertama iaitu kesan kepada alam sekitar, di mana kesan kepada alam sekitar ini terbahagi kepada 2 iaitu pencemaran tanah dan air dan juga kesan kepada ekosistem. Baiklah, kita lihat dulu kepada kesan pencemaran tanah dan air. Jadi beg plastik yang diurai menjadi serpihan kecil dikenali sebagai mikroplastik. Jadi mikroplastik ini boleh memari tanah dan juga air serta dia juga boleh merosakkan struktur tanah dan juga kualiti air. Jadi di dalam tanah, serpihan plastik ini boleh mengganggu pertumbuhan tanaman dengan merubah sifat fizikal dan juga kimia tanah. Serta ia juga dapat mengurangkan kebolehterlapan tanah kepada air dan udara. Dan manakala di dalam air, plastik yang pecah menjadi mikroplastik itu boleh mengganggu sistem hidrologi dan menyebabkan pencemaran sumber air. Kita lihat pula kepada kesan kepada ekosistem, di mana beg plastik yang terurai itu boleh mencemari habitat semula jadi seperti hutan, padang pasir dan juga kawasan lembah. Jadi pencemaran ini boleh mengganggu keseimbangan ekosistem dengan merosakkan habitat untuk flora dan fauna. Jadi plastik yang terkumpul di kawasan-kawasan ini boleh menghalang kepada pertumbuhan tumbuhan dan juga mengganggu kitaran nutrien semula jadi. Bila kita lihat kepada gambar yang tertera, gambar pertama menunjukkan kepada air yang telah dicemari dengan pelbagai sampah dan gambar kedua adalah ribuan ikan telah mati akibat pembuangan sisa kilang. Baiklah, seterusnya kesan kedua adalah kesan kepada ekosistem marin, di mana kesan kepada ekosistem marin ini juga terbahagi kepada 2, iaitu kesan kepada pencemaran laut dan juga kesan terhadap hidupan laut. Baiklah, kita lihat dulu kepada pencemaran laut, di mana beg plastik yang dibuang ke dalam perairan ini boleh menghampiri kawasan pantai dan juga lautan. Jadi beg plastik
plastik besar boleh menjadi pecahan kecil dan tersebar jauh di lautan, dan ia akan mencemari kawasan yang luas. Jadi mikroplastik ini boleh mengubah struktur habitat marin dan juga merosakkan terumbu karang serta habitat penting untuk pelbagai spesies marin. Kedua adalah kesan kepada hidupan laut, di mana banyak haiwan laut seperti ikan, penyu dan juga burung marin menganggap plastik ini sebagai makanan kerana ia kelihatan seperti makanan semula jadi. Jadi pengambilan plastik boleh menyebabkan masalah kesihatan serius seperti perubatan usus, keracunan kimia dan juga boleh membawa kepada kematian. Jadi haiwan-haiwan yang termakan plastik ini boleh mati akibat kerosakan dalam sistem penghadaman mereka ataupun kesan toksik daripada bahan kimia daripada plastik tersebut. Baiklah, seterusnya adalah kesan ketiga, iaitu kesan kepada kesihatan manusia. Terbahagi juga kepada dua. Kita lihat dulu yang pertama, iaitu pendedahan kepada bahan kimia. Jadi mikroplastik yang memasuki rantaian makanan ini boleh mengandungi bahan kimia yang berbahaya seperti pelarut dan juga logam yang berat. Jadi apabila haiwan yang mengandungi mikroplastik dimakan oleh manusia, jadi bahan kimia ini boleh berpindah ke dalam tubuh manusia. Jadi ini boleh mengakibatkan masalah kesihatan seperti gangguan hormon, masalah pembiakan dan juga risiko untuk menghadapi kanser. Jadi kesan kedua terhadap kesihatan manusia adalah pencemaran makanan dan juga air. Jadi plastik yang mencemari sumber makanan dan air ini boleh menyebabkan pencemaran yang membahayakan kesihatan. Jadi penggunaan sumber makanan yang tercemar dengan mikroplastik ini boleh menjejaskan kualiti dan juga keselamatan makanan. Baiklah, kesan terakhir adalah kesan terhadap ekonomi. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu, kesan terhadap ekonomi. Yang pertama adalah kos pembaikan. Mana kos untuk membersihkan beg plastik dan juga serpihan-serpihan plastik dari kawasan pantai, sungai dan juga tempat awam ni adalah sangat tinggi kerana aktiviti pembersihan ini memerlukan sumber kewangan dan juga tenaga yang besar, di mana ia akan membebankan komuniti tempatan dan juga pihak kerajaan. Jadi kos tambahan seperti ini termasuk penyelenggaraan infrastruktur pembersihan dan juga pembuangan sisa. Yang kedua adalah kesan terhadap industri perikanan. Jadi pencemaran plastik ini boleh memberi kesan buruk terhadap industri perikanan dengan mengurangkan hasil tangkapan dan juga akan merosakkan ekosistem marin yang penting. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada keberkesanan untuk mengatasi isu pengurusan sisa pepejal. Baiklah, di sini kalau kita lihat, saya senaraikan 4 langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia, iaitu yang pertama mengurangkan penggunaan plastik, yang kedua mempromosikan penggunaan bahan pembungkus biodegradable, yang ketiga menjalankan kempen kesedaran mengenai pengurangan penggunaan plastik, dan yang akhir sekali adalah untuk menggalakkan penggunaan beg kita semula dan pembungkusan mesra alam. Baiklah, seperti yang kita tahu bahawa di Malaysia, pengurusan sisa pepejal ni menjadi keutamaan dalam usaha menjaga kebersihan dan juga kelestarian alam sekitar. Jadi beberapa langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah ini dengan keberkesanan yang diukur dari segi impak terhadap alam sekitar, ekonomi dan juga kesedaran masyarakat. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita lihat kepada langkah yang pertama, iaitu mengurangkan penggunaan plastik. Jadi kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mengurangkan penggunaan plastik sekali guna. Antaranya adalah pelaksanaan Hari Tanpa Beg Plastik di beberapa negeri, contohnya seperti Selangor dan juga Pulau Pinang, di mana pengguna ini akan dikenakan charge untuk mereka mendapatkan beg plastik. Jadi kita lihat keberkesanan yang pertama, iaitu terhadap alam sekitar, di mana ia akan mengurangkan jumlah sisa plastik yang dibuang ke tapak pelupusan dan juga mengurangkan pencemaran di sungai dan juga di laut. Contohnya
Negeri Selangor melaporkan bahawa penurunan penggunaan beg plastik sebanyak 33 juta unit dalam setahun setelah pelaksanaan Hari Tanpa Beg Plastik. Yang kedua, keberkesanan terhadap ekonomi pula adalah ia akan mengurangkan kos pengurusan sisa pepejar yang melibatkan plastik serta menggalakkan industri pengeluaran alternatif mesra alam. Dan keberkesanan yang terakhir ialah terhadap kesedaran masyarakat, di mana ia akan meningkatkan kesedaran pengguna terhadap bahayanya plastik ini kepada alam sekitar yang mendorong perubahan tingkah laku ke arah penggunaan bahan yang lebih lestari. Baiklah, langkah yang kedua iaitu mempromosikan penggunaan bahan pembungkus biodegradable, di mana kerajaan Malaysia ini telah menggalakkan penggunaan bahan pembungkus biodegradable sebagai alternatif kepada plastik. Jadi beberapa syarikat ni telah mula menggantikan pembungkus plastik dengan bahan biodegradable seperti polyclinic acid ataupun PLA yang diperbuat daripada sumber bahan semula jadi seperti jagung. Jadi antara keberkesanan mempromosikan penggunaan bahan pembungkus biodegradable ni adalah yang pertama kesan kepada alam sekitar, di mana ia akan membantu mengurangkan beban sisa pebeja yang sukar diuraikan. Contohnya di Kuala Lumpur, di mana beberapa restoran dan kafe telah beralih kepada pembungkus biodegradable yang akan mengurangkan jumlah sisa plastik di tapak pelupusan. Yang kedua adalah terhadap ekonomi. Kesan terhadap ekonomi, di mana walaupun kos awal lebih tinggi, namun penggunaan bahan biodegradable ni menjimatkan kos dalam waktu jangka panjang dalam pengurusan sisa, kerana ia biodegradable ni mudah diuraikan. Seterusnya adalah kesedaran kepada masyarakat, di mana masyarakat ni mula menunjukkan komitmen kepada kelestarian alam sekitar dan masyarakat turut menyokong peralihan ke arah amalan perniagaan yang lebih bertanggungjawab. Baiklah, seterusnya yang ketiga, langkah menjalankan kempen kesedaran mengenai pengurangan penggunaan plastik, di mana kerajaan Malaysia juga telah melaksanakan kempen Say No to Plastik yang bertujuan untuk mendidik dan juga mengubah sikap masyarakat terhadap penggunaan plastik. Jadi kita lihat keberkesanan yang pertama terhadap alam sekitar, di mana kempen ini telah mengurangkan pencemaran dan juga mengubah tabiat pengguna terhadap penggunaan plastik. Contohnya seperti kempen-kempen di sekolah, di sekolah-sekolah dan juga komuniti telah berjaya meningkatkan kesedaran pelajar dan juga penduduk setempat tentang pentingnya untuk mengurangkan penggunaan plastik dalam harian kita. Seterusnya keberkesanan terhadap ekonomi, di mana ia akan menyokong industri kita semula dan produk mesra alam dengan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk ini. Yang terakhir adalah kesedaran masyarakat, di mana kempen yang berjaya ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang impak negatif plastik terhadap alam sekitar. Jadi hal ini terbukti dengan peningkatan sokongan terhadap inisiatif hijau di kalangan masyarakat bandar. Jadi langkah terakhir yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia ialah kerajaan Malaysia ini telah menggalakkan penggunaan beg kita semula dan pembungkus mesra alam melalui pelbagai insentif. Jadi beberapa pasaraya seperti pasaraya besar seperti Tesco dan Giant telah menggalakkan pelanggan mereka untuk menggunakan beg kita semula melalui insentif seperti diskaun. Jadi keberkesanan penggunaan beg kita semula dan pembungkus mesra alam ni, yang pertama terhadap alam sekitar adalah di mana ia akan mengurangkan jumlah beg plastik yang dibuang ke tapak pelupusan. Contohnya pasaraya yang menawarkan insentif untuk penggunaan beg kita semula ni melaporkan penurunan penggunaan beg plastik sehingga 80%. Keberkesanan terhadap ekonomi pula adalah ia mengurangkan kos pengeluaran dan pengurusan sisa beg plastik serta membuka peluang ekonomi untuk industri produk mesra alam. Dan keberkesanan terhadap kesedaran masyarakat pula, di mana penggunaan beg kita semula ni dan pembungkus mesra alam telah mengajar masyarakat untuk lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Salam sejahtera, saya Nurul Fasila binti Ahmad Siddiq akan memperbincangkan mengenai punca yang ketiga yang menyebabkan isu alam sekitar, iaitu
pekerja yang kurang cekap. Seperti yang telah diletakkan oleh pemerintah yang sebelumnya, rakyat Malaysia, seorang rakyat Malaysia dianggarkan telah menghasilkan 1.170 sampah pada setiap hari. Sekiranya rakyat Malaysia tidak menguruskan sistem pekerja yang telah digunakan dengan baik, dengan cekap, maka ianya akan peningkatan sistem pekerja. Contohnya seperti tabiat membuang sampah di merata-rata tempat. Seterusnya, rakyat Malaysia tidak menyedari bahawa sisa berbahaya seperti bateri, telefon pintar, sisa toksik boleh mencemarkan alam sekitar dan membahayakan kesihatan jika tidak dibuang dengan betul. Sebagai contoh, segelintir individu hanya membuang telefon pintar yang mempunyai bahan kimia yang berbahaya di kawasan terbiar ataupun di tong sampah yang biasa. Hal ini menyebabkan pencemaran apabila bahan kimia yang terdapat dalam telefon pintar lama tersebut boleh terurai dan meresap ke dalam tanah dan juga sumber air. Kesannya, ia boleh membahayakan kesihatan penduduk di sekitarnya dan juga flora dan fauna. Seterusnya, pengurusan sisa pekerja yang kurang cekap juga berkemungkinan berpunca daripada kekurangan infrastruktur untuk menguruskan sisa pekerja tersebut. Sebagai contoh, banyak kawasan tidak mempunyai tempat pembuangan akhir yang mencukupi, yang menyebabkan sisa pekerja terpaksa dibuang di kawasan yang tidak sesuai, seperti di kawasan yang lapang. Hal ini banyak terjadinya di kawasan kampung-kampung, di mana apabila mereka tidak mempunyai tempat pembuangan sampah yang telah diwartakan, mereka akan membuang sampah-sampah tersebut di kawasan yang lapang. Buktinya, menurut Haliza 2022, hampir separuh tapak perebusan sampah di negara ini tidak lagi beroperasi dan kebanyakannya menunggu masa untuk ditutup. Jadi sekiranya tapak perebusan yang ada juga tidak beroperasi, ia boleh menyebabkan pengurusan sisa pekerja yang tidak cekap. Seterusnya, kekurangan fasiliti kita semula menyebabkan sisa yang boleh dikitar semula sering dibuang bersama sisa yang biasa. Terdapat sisa pekerja yang sepatutnya boleh dikitar semula untuk kegunaan kita. Namun apabila masyarakat kurangnya mendapat tempat atau fasiliti kita semula yang memudahkan masyarakat, jadi berkemungkinan mereka hanya mengambil jalan pintas, membuang bahan yang sepatutnya boleh dikitar semula dengan begitu sahaja bersama sisa yang biasa. Jadi ini telah menyebabkan pengurusan sisa pekerja yang kurang cekap. Seterusnya, saya akan menjelaskan kesan daripada pengurusan sisa pekerja yang tidak cekap. Kesan yang pertama adalah pencemaran visual. Tapak perebusan sampah yang berselerak dan tidak terurus boleh mencacatkan pemandangan alam sekitar. Hal ini banyak terjadi di pantai-pantai di mana pengunjung gemar menikmati pemandangan pantai sambil makan. Jadi plastik bahan makanan yang digunakan seringkali dibuang begitu sahaja tanpa dibuang ke dalam tong sampah yang disediakan. Jadi apabila sampah tersebut dilonggokkan di kawasan pesisiran pantai, ia akan mengurangkan nilai estetik di kawasan tersebut dan boleh menjejaskan sektor pelancongan. Apabila pelancong lain datang nak menikmati pemandangan pantai, tapi apabila melihat kepada sampah sarap yang ditinggalkan di kawasan tersebut, berkemungkinan mereka tidak akan datang lagi ke kawasan pantai tersebut. Kesan yang kedua adalah pengurangan biodiversiti, seperti mengurangkan habitat bagi flora dan fauna yang sepatutnya ada di kawasan tersebut. Berbalik kepada kawasan pantai yang saya terangkan sebentar tadi, kebanyakan sampah-sampah yang ditinggalkan di kawasan pesisiran pantai akan dibawa oleh air dan sampah tersebut akan dibawa ke tengah lautan. Jadi, habitat marin yang terdapat di kawasan lautan tersebut berkemungkinan
kemungkinan boleh makan sisa plastik yang ditinggalkan dan seterusnya menyebabkan habitat tersebut mati ataupun pupus. Buktinya, menurut kajian Wilcock et al. 2018, 52% daripada penyu di dunia telah tersilap memakan sisa plastik. Hal ini kerana plastik yang terapung kelihatan seperti sumber makanan mereka, iaitu obor-obor, rumpah laut dan alga. Jadi bila mereka melihat plastik tersebut sebagai sumber makanan dan mereka makan dan akhirnya tercekik. Jadi jelaslah bahawa pengurusan sisa pepejal yang tidak cekap ini seperti pembuangan sampah di kawasan laut ini boleh menyebabkan pengurangan biodiversiti. Seterusnya, kesan apabila pengurusan sisa pepejal tidak diuruskan dengan baik adalah kesihatan awam akan terjejas. Hal ini kerana keadaan kotor dan tidak terurus akibat lambakan sampah boleh menyebabkan peningkatan risiko penyakit, terutamanya dalam kalangan penduduk yang tinggal berhampiran. Hal ini kerana sampah yang tidak diuruskan dengan baik kebanyakannya dilonggokkan atau dilambakkan pada satu tempat. Jadi ia boleh menjadi tempat pembiakan serangga dan haiwan perosak yang boleh menyebarkan penyakit seperti demam denggi, kencing tikus dan sebagainya. Seterusnya, saya akan menjelaskan beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia untuk pengurusan sisa pepejal secara sistematik, dan kita akan lihat keberkesanan langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Okey, antara langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan adalah penguatkuasaan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau lebih dikenali sebagai Akta 672. Akta ini bertujuan untuk memastikan pengurusan sisa pepejal lebih tersusun, selamat dan tidak mencemarkan alam sekitar. Dalam akta ini juga, kerajaan telah menubuhkan Agensi Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam atau lebih dikenali sebagai SWCOP yang bertanggungjawab menguruskan sisa pepejal termasuklah dari aspek pengumpulan, pengangkutan dan juga pelupusan sisa pepejal dalam negara. Dari segi keberkesanan, akta ini dilihat berjaya meningkatkan kualiti pengurusan sisa pepejal di beberapa buah negeri dan mengurangkan masalah pencemaran di tapak pupusan sampah yang kita lihat semakin tidak terkawal. Tapi terdapat beberapa cabaran dalam pelaksanaannya, terutamanya di negeri-negeri seperti Selangor, Pulau Pinang dan Perak, yang mana negeri yang saya sebutkan ini memilih untuk tidak mengikut Akta 672 ini. Kesannya, pengurusan sisa pepejal di negeri ini agak membimbangkan, di mana terdapat jurang pengurusan sisa antara negeri dan perbezaan pelaksanaan dasar. Selain itu juga, kesedaran awam yang rendah dalam kalangan masyarakat juga menyukarkan pencapaian matlamat akta ini secara sepenuhnya. Okey, langkah yang seterusnya yang telah dilaksanakan oleh kerajaan adalah program Kita Semula, di mana program Kita Semula ni seperti yang kita tahu menekankan kepada konsep 3R, iaitu reduce, reuse dan juga recycle, di mana 3R ini bertujuan menggalakkan orang ramai meminimumkan sisa, menggunakan barangan secara efisien dan mengitar semula bahan buangan. Program ini kita dapat lihat menunjukkan impak yang sangat positif dalam meningkatkan kesedaran awam dan mengurangkan sikap sambil lewa terhadap isu alam sekitar. Sebagai contoh, kita boleh lihat kempen dan pendidikan 3R ni berjaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang amalan kitar semula, dan masyarakat kini juga sememangnya mengamalkan amalan kitar semula ini, terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah dan juga belia. Tapi apa yang menjadi cabarannya adalah dari segi dalam kalangan masyarakat luar bandar, di mana kurangnya kemudahan tong pengasingan dan pusat kitar semula di kawasan luar bandar ini. Jadi ramai orang di kawasan ini tidak mempunyai akses untuk mengitar semula, dan kesannya ramai orang membuang sisa pepejal bersama-sama sampah biasa dan mereka tidak mengamalkan kitar semula ini. Seterusnya, langkah yang ketiga iaitu pelaksanaan dasar sisa ke tenaga, waste to energy.
singkatannya WTE, di mana WTE ini akan menukarkan sisa pepejal yang tidak boleh digital semula menjadi tenaga melalui proses pembakaran. Beberapa loji WTE telah dibina seperti di Bukit Tagar dan juga Ladang Tanah Merah. Proses ni berguna bagi sisa yang tidak boleh dikita semula. Jadi, ia dapat mengurangkan jumlah sisa yang perlu dihantar ke tapak pelepusan dan secara langsung menjimatkan ruang di tapak pelepusan sampah. Okey, dari segi keberkesanannya, WTE ini menunjukkan mengurangkan beban tapak pelepusan dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau seperti metana yang biasanya dihasilkan daripada sampah yang reput di tapak pelepusan sampah. Selain menjimatkan ruang, ia juga menyediakan alternatif tenaga di mana sisa ini akan dibakar dan hasilnya adalah tenaga dan boleh digunakan untuk penjanaan tenaga elektrik. Namun begitu, terdapat juga cabaran dalam pelaksanaannya seperti kos yang tinggi untuk membina dan menyelenggara insinerator WTE. Selain proses WTE ini boleh menyebabkan kesihatan awam terjejas. Dan akhir sekali, langkah yang telah dilaksanakan iaitu pelaksanaan program pengkomposan sisa organik yang telah banyak dijalankan di bandar-bandar besar seperti di kawasan Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Kerana seperti yang kita tahu, bandar-bandar besar ini semestinya menghasilkan sisa pepejal yang lebih banyak. Jadi kerajaan lebih memfokuskan program pengkomposan ini di bandar-bandar tersebut. Kesan program ini adalah program ini dilihat berjaya meningkatkan kesedaran seperti ramai penduduk bandar di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang ini mula memahami mengenai pengkomposan ini dan mula membuat kompos ini sendiri di rumah-rumah mereka lah. Tapi walau bagaimanapun, program ini juga menghadapi beberapa cabaran seperti kekurangan infrastruktur dan juga mempunyai konflik lah seperti bau di kawasan perumahan. Jadi program pengkomposan ini memerlukan penambahbaikan ataupun inisiatif yang lebih meluas agar program ini juga dapat dijalankan secara berkesan di seluruh negara. Kesimpulannya, pengurusan sisa pepejal yang tidak cekap dapat memberi impak yang negatif yang sangat ketara kepada alam sekitar dan juga masyarakat. Antara kesan utamanya termasuklah pencemaran tanah, air, udara, kesihatan dan sebagainya. Tanpa strategi yang berkesan, sumber semula jadi akan terus terjejas dan kos pemulihan akan terus meningkat. Oleh itu, penambahbaikan dalam pengurusan sisa pepejal adalah penting untuk memastikan kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat kini dan juga generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.